Hai kawan-kawan, saya Tusintian dari SMK Kongguan Batu Pahat. Hari ini kita akan membincangkan tentang topik sel. Marilah kita tengok rumah ini. Rumah ini sangat cantik kan? Tapi, apakah unit asas rumah ini? Maksudnya, rumah ini terdiri daripada apa? Ya, betul. Unit asas rumah ini ialah batu bata. Batu bata mendirikan rumah ini. Katakanlah, rumah ini ada unit asas dia. Apakah unit asas manusia? Hmm, betul. Unit asas manusia ialah sel. Sel ialah unit asas semua benda hidup. Sel membolehkan manusia menjalankan semua fungsi hidup seperti respirasi, pembiakan, dan pertumbuhan. Jika sel tua atau rosak, macam mana Jangan risau. Sel akan menjalani proses pembahagian sel untuk membentuk sel-sel baharu dan menggantikan sel-sel yang rosak. Satu sel akan menjalani proses pembahagian sel sehingga dia menjadi dua sel yang serupa. Dua sel ini masih menjalani proses pembahagian sel supaya dua jadi empat, empat jadi lapan. So, jangan risau, sel yang rosak akan digantikan oleh sel yang baharu. Info sains. Proses pembahagian sel yang tidak terkawal dalam sel boleh mengakibatkan kejadian tumor atau penyakit kanser. Inilah struktur sel haiwan. Ini ialah nukleus. Nukleus berbentuk bujur atau sfera. Nukleus ini berfungsi untuk mengawas segala aktiviti sel. Inilah membran sel. Membran sel merupakan lapisan nipis yang menyeliputi keseluruhan kandungan sel. Dia membantu mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Dan ini ialah sitoplasma. Sitoplasma terdiri daripada bahan seperti jeli. Sitoplasma ini bertindak sebagai medium bagi tindak balas kimia berlaku. Ini ialah mitokondria yang pink colour ni. Dia ialah mitokondria. Mitokondria ini menghasilkan tenaga untuk menjalankan proses-proses hidup. Dan inilah ialah struktur sel tumbuhan. Ini ialah dinding sel. Dinding sel ialah lapisan luar sel yang meliputi membran sel. Dia terdiri daripada selulosa. Selulosa ini sangat keras. Oleh itu, dinding sel ini boleh memberi sokongan, perlindungan dan bentuk yang tetap kepada sel. Dan inilah mitokondria. Dia juga dalam sel haiwan kan. Dia boleh menghasilkan tenaga untuk menjalankan proses-proses hidup. Dan inilah membran sel juga ada dalam sel haiwan. Inilah vakuum. Vakuum merupakan ruangan yang berisi cecair yang disebut sebagai subsel. Subsel mengandungi RA, bahan organik dan bahan buangan. Oleh itu, ia memberikan sokongan kepada sel apabila dipenuhi subsel. Dan inilah nukleus. Dan ini ialah sitoplasma. Dan ini ialah kloroplas. Kloroplas ialah satu bahan yang mengandungi pigmen hijau yang disebut sebagai klorofil. Kloroplas ini mengandungi klorofil yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari semasa proses fotosintesis. Sel haiwan dan sel tumbuhan ini mempunyai persamaan. Dua-dua sel ini mengandungi nukleus, sitoplasma, membran sel dan juga mitokondria.
Dan ya, juga ada perbezaan antara dua sel ini. Sel haiwan tidak mempunyai bentuk yang tetap. Dia juga tak ada dinding sel, kloroplas dan juga vakuum. Tapi, sel tumbuhan mempunyai bentuk tetap. Dia juga ada dinding sel, ada kloroplas dan ada vakuum. Terima kasih.